Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Apa khabar para jemaah sekalian? Alhamdulillah, bersua lagi kita di dalam ruangan kuliah Maghrib online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Mawaddah. Para jemaah sekalian, kita pun telah memasuki bab berkenaan tentang salat-salat sunat, khususnya berkenaan tentang qiyamul lail. Kita telah menceritakan tentang kelebihannya, waktu yang terbaik. Maka kita pun juga telah masuk tentang tata tertib pelaksanaannya. Terdapat sekitar 8 tata tertib. Maka kita telah pun melalui 2 pada minggu yang lalu, kan, iaitu pertama, ketika menjelang tidur hendaklah dia berbuat niat hendak bangun untuk mengerjakan solat malam. Kedua, berusaha menghilangkan rasa ngantuk dari mukanya tak kala bangun daripada tidur. Setelah itu hendaklah dia bersuci lalu melihat ke langit sambil berdoa, dan doa tu agak sangat panjang, telah saya kongsikan pada minggu yang lalu. Yang ketiga, dari sudut tata tertib bagi mereka yang ingin mendirikan solat malam ataupun qiyamul lail. Yang ketiga, sebaiknya solat malam itu dimulakan dengan mengerjakan 2 rakaat yang singkat. Setelah itu, seseorang bebas untuk mengerjakan solat sebanyak mana yang mampu. Kerana apa? Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yusalli iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Apabila Rasulullah SAW bangun malam untuk mengerjakan salat, beliau memulainya dengan mengerjakan 2 rakaat yang singkat dan juga ringan. Maka kalau kita nak bangunkan salat malam ni qiyam, kan, buat 2 rakaat yang paling pendek. Kemudian barulah nak buat yang panjang ke, solat tasbih ke, berbagai. Jadi kita ambil yang ringan dulu. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain." Apabila salah seorang antara kamu bangun malam, maka hendaklah memulai salat sebanyak 2 rakaat yang singkat dan ringan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, hendaklah membangunkan keluarganya agar dapat sama mengerjakan solat malam. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, semoga Allah melimpahkan rahmat ke atas seorang lelaki yang bangun malam untuk mengerjakan solat, lalu membangunkan isterinya. Apabila isterinya itu enggan bangun, dia memercikkan air pada muka isterinya supaya bangun malam. Allah juga melimpahkan rahmat ke atas seorang perempuan yang bangun malam untuk mengerjakan solat, lalu membangunkan pula suaminya. Jika suaminya itu enggan bangun, dia memercikkan air pada wajah suaminya sehingga terbangun daripada tidurnya. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang itu membangunkan isterinya pada waktu malam, lalu keduanya mengerjakan salat 2 rakaat, mereka ditulis termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berzikir. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW terbangun pada suatu malam lalu bersabda, Subhanallah, madza unzila al-lailata minal fitnah, madza unzila minal khazain, man yuqidhu sawahibal hujarat, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Maha suci Allah, fitnah apakah agaknya yang diturunkan pada malam ini?
Kekayaan apakah agaknya yang diturunkan pada malam ini? Siapakah agaknya yang suka membangunkan orang-orang yang tidur dalam bilik-bilik tidur? Berapa ramai orang lengkap berpakaian di dunia, tetapi mereka telanjang pada hari akhirat. Ketiga-tiga hadis ini menceritakan tentang bagaimana untuk kita bangun bersama pasangan, kan? Kerana ketika itulah rahmat Allah melimpah kepada mereka yang mendirikan solat. Kadang-kadang saya berkongsi bagi mereka yang ingin mencari jalan penyelesaian, kan, dalam apa jua masalah rumah tangga ataupun berbagai, bangun malam. Kalau boleh bangunkan kedua-duanya. Kerana apa? Hadis ketiga tadi mengingatkan kita, kan, terdapatnya fitnah yang diturunkan pada malam. Dia boleh jadi berbagai, kan? Mungkin si suami tu tidur berdengkur boleh jadi fitnah, kan? Mungkin si isteri tu tidur berdengkur pun boleh jadi fitnah, kan? Kita tidak tahu apa fitnah yang datang pada ketika itu. Maka bangun, dirikan solat dan bersama dengan pasangan, cari kedamaian di dalam solat itu. Daripada Ali radhiyallahu anhu, katanya pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Waktu itu Ali sedang tidur bersama Fatimah, isterinya, lalu Nabi SAW pun bertanya, apakah kamu berdua tidak bangun untuk mengerjakan salat? Ali menjawab, ya Rasulullah, diri kami ini berada dalam genggaman Allah. Jadi kalau Allah berkehendak membangunkan kami, tentunya Dia membangunkan kami. Lalu beliau pergi setelah mendengar jawapan itu sambil memukul-mukul pahanya seraya bersabda, memang manusia itu amat suka membantah. Hadis ini diceritakan berkenaan tentang bagaimana dialog Sayyidina Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah mengetuk pintu rumah anak menantunya, iaitu Ali, okey, kerana Fatimah ialah isteri Rasulullah, anak perempuan pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun ketuk sebagai, bayangkan Rasulullah ni sebagai bapa mertua ketuk, kan, ketuk pintu rumah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali buka, kan, Rasulullah bertanya, soalannya ialah, apakah kamu berdua tidak bangun untuk mengerjakan solat? Ini kalau bapa mertua ni, kita tinggal dengan bapa mertua, dengan keluarga mertua tinggal, ini paling hot ni. Maka dia tanya soalan sebegitu. Maka apa jawab Ali? Kan, cakap, ya Allah, ya Rasulullah, kan, diri kami ini berada dalam genggaman Allah, kan, bermaksud, ya Rasulullah, kita ni hidup ke mati kita dalam tangan Allah, kan. Jadi kalau Allah berkehendak membangunkan kami, tentunya Dia akan bangunkan kita. Kalau dia tak nak, maksudnya dia tak akan bangunkan. Lalu pergilah seraya, kan, Rasulullah pun berlalu. Lalu Rasulullah pukul paha dia macam, kan, memang manusia itu amat suka membantah. Dia bukan Rasulullah pergi jumpa Sayyidina Ali, Rasulullah cakap tak bangun, terus Sayyidina Ali bangun, kejutkan Fatimah terus bangun solat. Tak, Sayyidina Ali cerita balik, dia kalau memang ditakdirkan bangun dia, kalau dia tak bangun memang tak bangun dia. Maka itulah fitrah manusia, kan. Maka sebab tu diletakkan daripada awal nombor satu dia kena pasang niat. Kerana apa? Apabila dia pasang niat untuk bangun malam, dia berkehendak untuk bangun malam dan Allah Ta'ala memenuhi kehendak dia. Tapi kalau dia tak ada bangun malam, contohlah cakap malam, kan, nak bangun malam, tengoklah kalau saya free saya bangun, kalau saya rasa boleh bangun saya boleh bangun. Itu tak berkehendak. Dia kena cakap saya nak bangun. Okey. Yang kelima, jika seseorang mengantuk ketika mengerjakan solat malam, hendaklah dia menghentikan solatnya terlebih dahulu, kemudian tidur sehingga perasaan mengantuk hilang dan segar semula untuk mengerjakan ibadah. Ini di antara tata cara ini. Kenapa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jama al-Qur'ana ala lisanih falam yadri ma yaqul falyadtajih." Dan apabila seorang itu bangun malam untuk mengerjakan salat, kemudian terasa berat untuk membaca Al-Quran sehingga tidak sedar dengan apa yang sedang dibaca, maka sebaiknya dia tidur terlebih dahulu. Kan, dia tak sedar dia baca solat, kan, mulut dia tu komat kamit tapi dia tidur. Kan, lebih baik dia tidur. Kerana apa? Kerana takut-takut dia tidak dapat apa yang sepatutnya. Kan, yang lebih teruk lagi dibaca benda yang tidak mengikut pada hukum dan akhirnya bawa kepada kemungkaran. Wa na'udzubillah.
Anas berkata, yang bermaksud pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Di situ beliau melihat tali diikat antara dua tiang. Beliau bertanya, "Apakah ini?" Para sahabat pun menjawab, "Ia adalah kepunyaan Zainab. Jika dia penat atau mengantuk, maka dia berpegang pada tali itu." Bermaksud apabila Rasulullah SAW sampai dekat dalam masjid, Rasulullah nampak ada tali. Kan? Maka Rasulullah tanya, "Siapa punya ni?" Zainab. Apa dia buat? Apabila dia rasa penat atau mengantuk, dia pegang tali supaya dia tetap terus berdiri. Kan? Maka daripada itu lantas Nabi SAW pun bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Hendaklah seorang itu mengerjakan salat ketika dia segar, dan jika terasa penat, sudah terasa penat ataupun mengantuk, adalah lebih baik baginya tidur terlebih dahulu. Jangan dipaksa. Rasa ngantuk sangat, dah bangun tak segar dan sebagainya, tidur. Mungkin itu bukan masanya." Sebab tu cakap orang yang hebatlah orang yang boleh bangun malam. Bukan hanya bangun, dia bangun dalam keadaan dia tidak ada perasaan ngantuk. Kan, dia dalam keadaan bersedia untuk mendirikan solat. Ini merupakan nafsu yang perlu dilawan sekuat mungkin. Yang keenam, tidak boleh memaksa atau menyusahkan diri, dan oleh kerananya seseorang dikehendaki mengerjakan solat malam sekadar kemampuannya. Sungguh pun demikian, seseorang tetap dikehendaki mengerjakan dengan tekun dan tidak boleh meninggalkannya melainkan dalam keadaan darurat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah semua amal itu mengikut kemampuanmu. Demi Allah, Allah itu tidak akan berasa jemu memberikan pahala hinggalah kamu sendiri yang merasakan kejemuan dalam beramal." Maka dalam hal ini di antara tata caranya lah tidak boleh memaksa ataupun menyusahkan diri kerananya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayul amal ahabbu ila Allah Ta'ala?" Amal perbuatan manakah yang paling disukai oleh Allah? Kan? Qala adwamuhu wa inqal. Maka beliau pun menjawab, yang berterusan sekalipun sedikit. Ada orang nak buat solat malam tapi dalam keadaan dia terpaksa, dia tidak menjadi sebahagian daripada rutin dia, maka dia akan rasa beban. Apabila rasa beban, kan, itu ya tadi apa daripada hadis tadi, sehinggalah kamu sendiri yang merasakan kejemuan dalam beramal. Sebab tu apabila kita telah istiqamah, istimrah dalam hal bangun malam pada bulan Ramadan, sepatutnya diteruskan malam untuk bangun solat malam. Sebab apa? Sebab dia akan jadi rutin. Kalau kita tak jadikan dia sebagai satu rutin, dan setiap malam bangun ataupun hujung minggu itu buat kita bangun, maka dia akan rasa beban, penatlah, dia tak akan rasa benda yang sepatutnya. Begitu juga bagi mereka yang senantiasa mendirikan solat subuh di masjid, kan, mereka tak terasa beban. Ada orang baru nak berjinat memang rasa penat, susahlah nak gini, kan, nak masuk dan sebagainya dengan keadaan, betul. Tapi kalau orang yang telah ada satu rutin dan istiqamah dalam hal tersebut, dia akan rasakan ia sebahagian daripada kehidupan. Sama juga dengan solat malam ini. Muslim meriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya amalan Rasulullah SAW itu berterusan. Dengan erti kata lain, jika mengerjakan suatu amalan, beliau menekuninya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, janganlah kamu meniru perbuatan si fulan itu. Dahulunya dia gemar bangun untuk mengerjakan solat malam, tetapi kini dia terus meninggalkannya. Sebab tu tadi disebutkan, nak bangun solat malam ni dia bukan bangun bila ada masalah. Bila ada masalah, bila kita tanya, "Ustaz, saya ada masalah, bagaimana nak buat?" Bangun malam, kan, dia bangun, dia mengerjakan. Bila tak ada masalah, dia tak bangun. Bangun malam dia kena buat dalam keadaan berterusan, walaupun 2 rakaat saja. 2 rakaat aja boleh, walaupun 2 rakaat, tetapi dia berterusan. Tapi sebab tadi apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Amalan yang disukai oleh Allah Taala ialah adwamuhu wa in qalla, kan, benda yang berterusan walaupun sedikit. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, "Dzikra inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nam hatta asbah."
ada seorang lelaki yang diceritakan kepada Nabi SAW bahawa dia tertidur sehingga pagi hari. Qala dzaka rajulun bala syaitanu ila udhunayh atau qala fi udhunih. Mendengar itu, beliau bersabda, orang itu telah dikencing oleh syaitan di telinganya. Itu yang selalu kita dengar waktu kecil-kecil, orang tua kita, ibu ayah kita cakap, tak bangun pagi, tak bangun subuh, maknanya dia dah kena kencing dengan syaitan. Dekat sinilah riwayat dia adalah tentang dikencing di telinganya. Jadi tak dengar. Orang tak boleh bangun sebab mata tak boleh buka atau telinga tak dengar. Mana satu betul? Tak boleh bangun pagi disebabkan mata tak nak buka ataupun telinga tak nak dengar. Telinga tak nak dengar. Sebab kalau kita kunci jam, yang dengar telinga bukan mata. First telinga masuk dulu, kemudian baru mata buka. Dia bukan mata buka dulu baru telinga. Sebab tu hadis ni disebut bertepatan. Dia ceritakan tentang telinga dah kena kencing dekat oleh syaitan. Jadi tertutup. Bila tertutup tu, dia nak dengar tak? Dia tak dengar apa-apa. Itulah sampai istilahnya orang kita panggil tidur mati. Bukan mati pada mata, daripada telinga, tak dengar apa-apa. Okay. Itu di antara mafhum hadis ini. Bukhari dan Muslim lagi meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bin Umar daripada ayahnya bahawa Nabi SAW bersabda kepada ayahnya, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail." Qala Salim, yang sebaik-baik orang adalah Abdullah, iaitu Abdullah bin Umar, sekiranya dia sentiasa bangun malam untuk mengerjakan solat. Maka Salim kata, qala Salim, fakana Abdullah ba'da dhalika la yanamu minal lail illa qalilan. Sejak itu Salim meneruskan dengan berkata, sejak itu Abdullah tidak pernah tidur malam melainkan hanya sekejap. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kita lihat kaedah, tata cara untuk kita bangun malam tadi. Pertama apa? Dia kena ada niat. Pertama dia kena ada niat untuk nak bangun. Dia tak ada niat nak bangun, dia rasa kalau dia bangun, kalau dia tak bangun, itu bukan. Kan? Kedua ialah apa? Dia perlu dalam keadaan segarkan diri dia. Segarkan diri, kan, hilangkan rasa ngantuk, itu paling penting. Dan juga ada bacalah satu doa. Saya kongsikan pada minggu lalu sebab doa dia panjang. Sebahagian daripada doa itu ialah kita baca 10 ayat terakhir dalam surah Ali Imran pun juga baca. Dan di antaranya ialah kita baca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa ma fihinna wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wal jannatul haq wan narul haq wan nabiyyul haq wa muhammadun haq wa sa'atul haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta Allah la ilaha illa anta. Panjang kan? Minggu lepas punya sedutan saya bawa doa ni. Yang ketiga, kan, sebaiknya mulakan dalam keadaan 2 rakaat yang ringkas. Jadi badan dapat warm up sikit. Dia macam apa istilahnya, warm up untuk mendirikan solat. Keempat adalah bangunkan keluarga. Sebab apa? Kalau bangun seorang ni, kan, rasanya dia tak jalan. Dia bangun keluarga. Dalam hal ini ialah isteri. Kalau ada anak-anak, bagi mereka yang bakal menyambut menantu ke dan sebagainya, kan, bolehlah. Kan, dah dapat menantu cakap, okay, tas pertama ayah nak ajar ataupun ibu nak ajar, kan, bangun malam, semua sekali kena bangun malam. Serik anak menantu tu, cepat-cepat cari rumah lain, kan. Dan seterusnya, yang kelima ialah apa? Jika seorang tu masih mengantuk mengerjakan solat, tidur. Sebab apa? Takut dia tak tahu apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan, dia tak sadar. Dan yang terakhir, tidak boleh memaksa dan menyusahkan diri, dan oleh kerananya seorang itu dihendaki mengerjakan solat malam sekadar kemampuannya. Kalau mampu 2 rakaat, 2 rakaat je. Kalau mampu lebih. Itu yang sering kali saya kongsikan, solat malam ialah solat yang terbaik, kan, bagi mereka yang mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Taala. Contoh, bila dia ada masalah, dia ceritakan pada kawan dia, kan, berapa lama dia ceritakan? 3 jam. 3 jam dia makan. Bila 3 jam dia makan, maka apa perlu dia lakukan? Ketika mana dia solat, kalau boleh 3 jam juga. Sebab begitu dia mengadu kepada manusia, begitu juga dia perlu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah.
insya-Allah sebagai sebahagian daripada perkongsian, insya-Allah saya akan masuk kepada subtopik pada minggu hadapan tentang waktunya, waktu yang paling afdal dan seterusnya insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.